Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，晚安！ Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Happy New Year. 我用这个机会来向大家说声新年快乐。 Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini kita berdoa terlebih dulu. 在我们未听主的话语之前，让我们一起先进入祷告。 Tuhan, inilah kami 亲爱的天父上帝，求你引领我们。 mengucap syukur kalau pada malam hari ini di Rabu pertama Engkau masih memberikan kami anugerah untuk boleh beribadah di dalam kebaktian doa ini. 主啊，我们感谢你在新年的第一个礼拜，你给我们有机会来到你的殿里来敬拜你，来参加祷告会。 Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. 主啊，求你宁格在我们中间， Di ruangan ini 在这个场所。 maupun dimanapun jemaatmu pada saat ini sedang beribadah. 无论是在这个教会，无论是在任何一个地方，求你与我们同在。 Berkati firman-Mu. 求你祝福你的话语， Biar firman-Mu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. 愿你的话语能够成为我们的亮光， Dan biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjalaninya. 愿你的圣灵给我们能力来行出来。 Seluruh waktu ke depan pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. 我们把聆听你话语的时间完全的交托仰望你。 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Ya, tahun baru itu selalu merupakan suatu momen ya untuk mendorong diri kita itu untuk lebih berkomitmen kepada hal yang menurut kita itu jauh lebih penting dalam hidup kita. 新年就是给我们一个机会来做我们的承诺，对我们认为很重要的事情，我们委身于它。 Ya, dan biasanya setiap tahun juga gereja itu selalu kemudian memperkenalkan tema utamanya. 普通呢，教会呢，每年的年初就会介绍他们的主题。 Kalau jemaat masih ingat sebenarnya tahun ini adalah tahun ketiga kita memasuki sejumlah tema-tema yang sudah disampaikan sejak dari 2020. 如果弟兄姐妹们还记得，我们从2020年就已经开始了，有连续几次的这个主题。 Masih ingat tema tahun 2020 apa? 你们还记得吗？2020年的这个主题是什么？ Yang di ruangan angkat tangan, ada yang masih ingat? 在这个教会里面的有人还记得吗？ Ya, puji Tuhan ya, ada yang masih ingat ya. 感谢主，还有人记得。 Tahun 2020 tema kita itu ada bertumbuh dalam spiritualitas. 2020年我们的主题就是在灵命里成长。 Nah, kalau yang tahun lalu pasti ingat ya. 如果去年的你们一定记得吧？ Kalau nggak ingat harus disangsi ini. 如果没有记得的话，要受惩罚啦。 Ada yang ingat? Harusnya semua angkat tangan loh. Tahun lalu itu 我相信 temanya 大家 apa? 都会举手啦，哈。 Ya, tahun lalu itu temanya adalah bertumbuh dalam. Iya, 就 betul, 是在 karakter. 品格里成长。 Nah, melanjut kepada dua tema yang berturut-turut kita bawa itu ada satu kerinduan gereja juga untuk terus membawa jemaat itu bertumbuh. 就是接着这两个主题，我们希望我们的教会的会友们能够不断的成长。 Pertama, ketika kita mengenal Allah di hadapan kita, karakter kita boleh bertumbuh. 当我们认识主了，那我们的人格、我们的品格不断的成长。 Ketika karakter kita bertumbuh, diharapkan karakter kita itu juga boleh membawa satu komunitas yang indah di dalam gereja Kristus. 当我们的灵命成长，我们的品格成长之后，我们也能够进入一个这个四期的成长。 Ya, saya curi start ya Musa ya, mohon maaf ya. 于是我会把今年的主题已经念出来了。 Karena belum diperkenalkan di kebaktian umum, saya perkenalkan dulu. Tahun 2022 itu komitmen gereja ini adalah membawa jemaat bertumbuh dalam komunitas. 今年呢，我们的这个主题就是在四期里成长。 Nah, dasar pertama yang penting untuk bertumbuh dalam komunitas adalah dengan terlebih dulu memahami tujuan daripada terbentuknya gereja. 我们要有社会这个四期的成长呢，首先我们要先明白我们建立教会的目的。 Dan tujuan ini terlihat indah di dalam makna kata asli gereja itu sendiri. 当我们看这个原文的时候呢，这个教会的建立的原意是非常的美妙。
yaitu eklesia. 就是 ecclesia。 Kata eklesia ini pertama kali dipakai oleh Tuhan Yesus itu di Matius 16 ayat 18 dan Matius 18 ayat 17. 主耶稣首先是在马太福音16章18节、18章第17节，使用这个 ecclesia 这个名称。 Nah, sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang 3,5 tahun ini, hanya 3 kali kata eklesia itu muncul. 在主耶稣3年半的服侍呢，他只有3次提出这个名。 Namun kemudian di zaman para rasul, kata eklesia ini banyak sekali dipakai. 可是呢，在使徒行传就很多使用这个 ecclesia 这个名字， Dan maknanya berkembang dari makna aslinya itu. 而它的原意呢，已经开始发展了。 Ya, mari kita akan lihat terlebih dulu apa makna eklesia saat pertama kali dipakai oleh Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 18. 首先，我们先看马太福音16章18节，主耶稣使用这个 ecclesia 这个词句的时候的意义是什么？ Namun pertama-tama saya minta maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membahas satu ayat ini secara keseluruhan, tapi saya hanya membahas dari segi etimologi kata eklesia. 因为时间的关系，所以我呢就不会把整个经节解释，我只是看这个ecclesia 这个言词来解释。 Kata eklesia di zaman Tuhan Yesus itu adalah kata yang sangat umum sekali. ecclesia 在主耶稣的时代是非常普遍的这个词句。 Nah, dari bahasa aslinya sendiri itu artinya dipanggil keluar. 它的原意就是被叫出来。 Dipanggil keluar untuk apa? 所谓被呼召出来的意思是什么？ Nah, di zaman Tuhan Yesus itu, eklesia itu artinya dipanggil keluar untuk berkumpul membahas masalah, apakah itu masalah hukum, apakah itu masalah kerajaan. 在主耶稣的时代呢，被呼召出来的目的是什么呢？就是被集集在一起来讨论国家的大事，或者是教会的问题。 Nah, kata inilah yang bisa kita lihat juga terpakai di Kisah Rasul 19 ayat 39 yang kemudian LAI menerjemahkannya menjadi sidang rakyat. Itu katanya itu adalah eklesia. 这个 LRE 把它翻译成这个ecclesia 翻译成人民大会。 Nah, di Kisah Rasul 7 ayat 38 yang mengacu kepada Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. 在这个使徒行传第7章38节是这么说。 Makna ini juga mengacu pada sidang jemaah. 这里呢也是意思就是就是会众。 Karenanya kita bisa melihat eklesia itu memiliki kuasa hukum. 所以memiliki Kuasa hukum. 所以呢这个 ecclesia 呢它有法律的效力。 Nah, ini kita bisa dilihat di Kisah Rasul 19 ayat 32 sampai 41. 我们可以从这个使徒行传第19章看到。 Khususnya di ayat 35 dan 41 ketika kata eklesia dipakai oleh penulis ketika terjadi kumpulan massa yang ingin menghakimi Gaius dan Aristarchus karena difitnah oleh Demetrius. 尤其是在第25节跟39节，就是当这个保罗的这个同伴就是Gaius 跟这个Aristarchus 他被那个 Demetrius 毁谤。 Masih ingat ceritanya? 你们还记得这个故事吧？ Ya, Aristarchus dan Gaius itu memberitakan Injil Tuhan, kemudian tuh masyarakat kemudian mulai percaya, mulai meninggalkan patung-patung sehingga Demetrius itu usahanya terancam. 所以这个呢，亚历大斯古跟这个该犹，他们2个人传福音，介绍这个主的国度。后来呢，他们就离去了这些偶像，所以这个做偶像的 Demetrius 他失去了生意，所以呢，他就反对他们2个人，毁谤了他们。 Ya, maka Demetrius pun mengumpulkan orang-orang. 所以 Demetrius 就召集了一些人。 Tapi kemudian dibubarkan oleh panitera kota karena dinilai eklesia tersebut itu cacat hukum. 后来呢，被这个市区的这个书记呢，把它解散了，因为这个他们认为是非法的。 Nah, menurut studi budaya dari Sir William Ramsay, William Ramsay 他做了一个这个检讨。
Ketika sejumlah warga Romawi itu berkumpul dimanapun sejauh itu adalah wilayah jajahan Romawi dan sedikitnya yang berkumpul itu 2 atau 3 orang, maka hukum Romawi berlaku atas mereka. 在他的考察中，他发现说，只要有这个罗马的公民2、3个人聚在一起，那这个罗马的这个法律就能够运行。 Nah di kisah 22 masih ingat ketika Paulus itu akan disesah tanpa pengadilan, Paulus berkata, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum apalagi tanpa diadili? 在这个《使徒行传》第22章，这个保罗他要被鞭打的时候，保罗说：“你们是不是可以还没有审判一个罗马公民就已经鞭打他呢？” Nah, kepala pasuk itu kemudian dilaporkan oleh saudara-saudaranya kepada kepala pasukan. Kepala pasukan itu mendapatkan kewarganegaraan Romawinya itu dengan beli mahal. 这位警官呢，他是以高价来买到这个罗马公民的。 Sementara Paulus mendapatkannya karena kelahiran. 而保罗呢，是以出生的身份得到这个罗马公民的身份。 Begitu tahu Paulus itu adalah warga negara Romawi, dia tidak berani kemudian untuk menyesah. 当他知道说这个这个保罗有罗马公民的时候，他就不敢鞭打他了。 Ini menunjukkan hukum Romawi hadir di antara interaksi warganya. 这表示说，这个罗马的法律在他的公民中是可以运行的。 Dan interaksi bisa terjadi minimal 2 orang, bukan? 我们看到说，只要有2、3个人聚在一起，那这个法律就有效。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menjelaskan panjang lebar seperti ini. 我这么详细的向大家解释。 Untuk membawa kita memahami betapa luar biasanya ketika kata eklesia itu dipakai oleh Kristus. 就是要向你们显明说，当这个 ecclesia， 当主耶稣使用这个句子的时候，这个句子是多么的珍贵。 Bisa dibayangkan ketika Kristus mengatakan, aku akan mendirikan eklesiaku. 当主耶稣说我要建立我的教会的时候， Jadi eklesia yang dimaksud Kristus itu adalah eklesia dalam konteks zaman Romawi itu. 当主耶稣说 ecclesia 的时候呢，他是以罗马背景说这句话的。 Dan konsep 2-3 orang itu juga tercatat di Matius 18 ayat 17 dan 20. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. 马太福音第18章17跟20节有这个有解释。 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, jemaat di sini itu ada eklesia. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Nah, di ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他们像外邦人和税吏一样。 第20节，因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Jadi ketika kita menempatkan diri kita sebagai murid Kristus pada saat itu ya, ketika mendengar gurunya mengatakan, aku akan mendirikan eklesiaku dan alam maut tidak akan menguasainya, itu kira-kira perasaan murid itu seperti apa ya? 如果我们是当时主耶稣的门徒，听到主耶稣说出这句话的时候，就是主耶稣说：“我要把我的教会建立在这磐石上，阴间的权柄不能够胜过他的时候。”听到这句话，我们的感受是怎么样？ Secara implisit, secara tersirat Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai sayalah sang Mesias yang dijanjikan. 主耶稣就是暗示说，他就是被应许的弥赛亚。 Dan bukan hanya saya sang Mesias, Tuhan Yesus juga menubuatkan akan kehadiran kuasa kerajaannya di bumi. 他不单单显示说他是弥赛亚，他也预言了说他在地上的权柄。 Nah, setelah kematian dan kebangkitannya melalui kepemimpinan Petrus, eklesia Kristus pun mulai terbentuk dan berkembang. 当他被钉死在十字架，后来复活之后，我们看到 ecclesia 在这个彼得的带领之下开始发展。 Bisa dibaca di Kisah Para Rasul ya. 我们可以在使徒行传看出来。 Nah, dari studi etimologi hanya satu kata ini ya, kita bisa melihat sesungguhnya Alkitab itu firman Tuhan loh. 我们只要从这句话，我们就可以看到说，这个圣经是主的话语。
Pemilihan satu kata yang sangat unik itu 字句非常独特的这个句子， mengimplikasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias. 这暗 Tuhan 示说，主耶稣就是那位弥赛亚。 dan keberadaannya eklesia itu yang sampai hari ini adalah bukti kemesiasannya yang ilahi. 就是说这个这个 ecclesia 的存在呢，就是这个主耶稣基督神圣弥赛亚身份的存在。 Jadi eklesia, gereja itu tidak terbatas pada gedung ibadah maupun ritual keagamaan Kristen. 所以呢 ，ecclesia 它不限制于我们教会的这个建筑物或者是这个敬拜的场所， Tetapi memiliki makna komunitas mesianik yang ilahi. 就是含有说这个一个市区，就是拥有这个弥赛亚这个含义的这个团体。 Melalui eklesianya, kerajaan Romawi itu menghadirkan kuasa pemerintahannya dan merambatkan budaya itu sampai ke ujung jajahannya. 经过这个 ecclesia 呢，这个罗马帝国呢，它开始统治了世界，甚至到地极。 Tujuannya apa? 它的目的是什么？ Agar semua orang itu bisa menghidupi identitas mereka itu sebagai warga Romawi. 他希望说每一个人都能够活出这个罗马人的身份。 Demikian pula lah tujuan kehadiran eklesia Tuhan Yesus. 主耶稣 ecclesia 的这个存在的目的也是一样， Yaitu menghadirkan kuasa kerajaan. 就是让主耶稣帝国的这个权柄能够存在。 Perhatikan kata kerajaan yang saya pakai. 我用这个帝国就是天国， Bukan hanya kingdom, 不只是一个的国家， tapi kingship. 也有一个国的这个含义，帝国的含义。 Kita harus menghadirkan kuasa dan budaya kerajaannya Kristus sampai ke ujung bumi. 我们成为主耶稣基督的 ecclesia， 我们必须把主耶稣的这个身份，就是活在这个地上，甚至到地极。 Namun melebihi eklesianya Romawi, eklesianya Kristus itu tidak akan pernah berakhir. 主耶稣的 ecclesia 呢是永恒的，不像这个罗马帝国的 ecclesia。 Kerajaan Romawi sudah end of history. 罗马帝国的这个历史已经结束了。 Eklesianya juga sudah end of history. 它的这个 ecclesia 的历史也结束了， Tapi eklesia Kristus tidak akan berakhir. 可是基督的 ecclesia 永远不会结束， Karena Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. 因为主耶稣基督很清楚的说，这个阴间的权柄不能够胜过他。 Eklesia Kristus bersifat kekal karena di bawah pemerintahan Sang Raja yang kekal. 主耶稣的 ecclesia 它是永恒，因为它是在一个永恒的皇帝的权柄之下。 Dan kita semua sudah berbagian di dalamnya. 我们全部都在里面有份。 Zaman dulu kewargaan Romawi itu begitu memikat orang-orang sehingga seperti contohnya tentara kepala serdadu itu berani membelinya dengan harga yang sangat mahal. 以前成为罗马帝国的公民是一个非常有吸引力的这个一件事，所以呢，我们看到这个罗马的长官，他愿意用很高的这个代价来买这个身份。 Bagaimana dengan eklesia kerajaan Kristus? 那主耶稣的 ecclesia 身份是怎么样呢？ Bisa dibandingkan? 还能够相比吗？ Tidak ya? 不能够相比。 Keuntungan yang kita miliki bukan saja bersifat sempurna, tapi juga kekal. 我们得到的益处不但是完美，而且是永恒的。 Dan kita mendapatkannya tanpa harus bayar 1 sen pun. 而我们是白白的得到， Karena sang empunya kerajaan surga itu sudah melunasinya untuk kita. 因为拥有天国的主耶稣基督已经把我们赎回了。 Amazing ya? 这个非常奇妙， Amazing sekali. 非常奇妙。 Setiap kita tentunya bersyukur bisa menjadi eklesia Kristus. 我们每一个人一定会
非常的感恩，我们能够成为主耶稣基督的 Ecclesia。Setelah memahami Eklesia Kristus ini, 当我们明白了这个 Ecclesia 主耶稣基督 Ecclesia 的意义， dan bersyukur menjadi bagian dari Eklesia Kristus, 那我们就会感觉到，因为着我们这个身份感到感恩。 kita jangan lupa tujuan terbentuknya Eklesia Kristus itu. 我们不要忘记我们拥有这个身份的目的是什么？ Yaitu untuk mengutus umatnya ke dunia yang tidak mengenalnya. 就是说，主耶稣要差派我们到这个还没有认识他的世界， Dan menghadirkan kerajaan Kristus yang memberi shalom dan hidup kekal. 而把主耶稣基督的这个天国，就是临格在这个世界， Sehingga orang-orang yang hidup dalam perbudakan dosa itu bisa terpikat kepada Sang Raja Damai yang kekal itu. 因此那些还活在罪恶当中的人，他们能够被这个 Ecclesia 所吸引。 Demikian terpikatnya mereka berani bayar harga. 当他们已经被吸引了，他们也愿意付代价。 Dan itulah tugas Eklesia 这 Kristus. 就是我们成为基督的 Ecclesia 的目的， Itulah tugas kita. 这就是我们的责任。 Tahun ini gereja mengangkat tema Growing in Community. 今年我们的题目就是Growing in Community， 在四期上，在四期中成长。 Sebagai komunitas Tuhan, 我们成为上帝的这个四期， sebagai Eklesia Kristus, 我们成为基督的 Ecclesia。 mari kita bersama-sama bertekad mau menjadi Eklesia Kristus sesuai dengan maksud dan tujuan Kristus mendirikan Eklesianya. 让我们一起来节制，成为这个主耶稣基督的 Ecclesia， 照着他创立这个教会的目的。 Biarlah kita berkomitmen ketika 2-3 orang jemaat GKY Pluit berkumpul, hadirkanlah Shalom, hadirkanlah Kristus sebagai Sang Raja. 让我们来一起节制，当2-3个这个 GKY Pluit 的会众聚在一起的时候，我们把耶稣基督的平安宁格在中间。 Mau? 我们愿意这么做吗？ Mari kita ambil tekad ini di tahun baru ini. 让我们来一起节制祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. 主啊，我们非常的感谢你， Kami boleh berbagian dalam kerajaan-Mu. 我们能够在你的国度里有份。 Kami boleh Engkau percayakan menjadi warga kerajaan surga. 你信任我们成为你的国民之一， Yang boleh Engkau utus keluar 你差派我们出来， untuk boleh menghadirkan akan kuasa kerajaan-Mu di bumi ini. 好让我们能够把你的国度宁格在地上。 Sehingga dunia ini boleh melihat Engkau. 这样的话，世界可以看到你， Dunia ini boleh terpikat kepadamu. 这个世界会被你所吸引， Dunia ini berani bayar harga untuk mau mengikut Engkau. 这世界会愿意付代价来跟随你。 Biarlah kami sebagai Eklesiamu, 主啊，愿我们能够成为你的 Ecclesia， kami menghadirkan terlebih dulu kuasa kerajaan-Mu di dalam komunitas gereja ini. 我们会把你的这个权柄、你的国度带到我们的这个教会， Sehingga kami boleh berfungsi sebagai Eklesiamu seperti yang Kau maksudkan. 这样的话呢，我们能够把我们你赐给我们这个 Ecclesia 身份的目的达到。 Dalam nama Kristus Yesus, 奉靠主耶稣基督的名， Raja kami yang hidup, 我们活着的活着的上帝， kami berdoa. 我们祷告， Sama-sama katakan amin. 阿门。 Ya.